Tahu tak banduan akhir ni apa? Banduan yang sebelum dihukum mati. Tapi nak cerita pasal ni aku tak boleh cerita lah, sebab aku bawa satu orang yang lebih berpengalaman, saudara Syahril. Apa khabar Syahril? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, apa yang membuatkan awak Syahril, awak tertarik dengan kes botak chin? Padahal kes botak chin tahun 70-an ni. Sebab saya kecewa. Ni saya kecewa sebagai personally. Sebab botak chin sering dianggap sebagai Robin Hood. Betul ke cerita tu? Saya heran kenapa penjenayah lain kita kutuk dia, kita angkat polis. Tetapi kenapa dalam kes botak chin kita angkat botak chin, kita kutuk polis? Okay, Syahril pernah interview orang yang ke banduan akhir ni? Pernah? Saya pernah interview banduan akhir, tukang gantung, ustaz yang ada, semua ada. Welcome back Hitam Putih podcast kita hari ni. And hari ni Datuk pernah kita ada macam rasa seram, takut. CSI Yelah seram, aku tak seram. tak seram Apa nak seram hidup ni? Ada hantu ke apa? Taklah. Hantu mana ada, Ratin? Jin ada lah, hantu tak ada. Jin ada. Jin ada. Dalam Quran ada jin, hantu tak ada. Sebab hantu ni sebenarnya dia ikut jin tu, dia menyerupai hantu. Bukannya seram pasal hantu. Itu? Seram tentang kes-kes yang orang kata menakutkan. Oh, kes-kes yang menakutkan. Kes-kes yang seram, kes-kes yang menakutkan, kes-kes yang orang kata meninggalkan kesan. Hai semua. Okey, mungkin korang tertunggu-tunggu juga minggu ni aku nak cerita pasal apa tentang podcast aku bersama dengan Datin Nana. Datin Nana, terima kasih pada Usanita. Dah masuk musim kedua dan Alhamdulillah saya ulang balik, kita punya tontonan dah hampir 20 juta semua kita punya musim yang pertama. Thank you very much kerana support dan suka dengan Hitam Putih. Dan Hitam Putih kita nak bawa anda kepada benda-benda yang kadang-kadang cerita-cerita yang korang tak tahu. Sebenarnya aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu, Datin pun tak tahu, tapi nampak macam tahu kan. Tapi sebenarnya tak tahu sangat pun kan. Dan terima kasihlah podcast kita ni. Kita dapat banyak orang kata informasi. Dan hari ni kita nak cerita pasal cerita banduan akhir. Tahu tak banduan akhir ni apa? Banduan yang sebelum dihukum mati. Macam mana perasaan dia orang? Tapi nak cerita pasal ni aku tak boleh cerita lah, sebab aku bawa satu orang yang lebih berpengalaman, saudara Syahril. Apa khabar Syahril? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Nama Arafat. Terima kasih Datuk Datin. Terima kasih. Terima kasih Syahril kerana sudi bersama dengan Hitam Putih. Dan harap hari ni cerita Syahril boleh memberikan iktibar kepada orang, memberikan orang cakap pengajaran, membuatkan orang berfikir sejenak apa yang sepatutnya dia lakukan dalam kehidupan dia. Sama ada dia nak pilih putih ataupun hitam. Kerana putih itu sudah pastinya suci, tak semestinya kadang-kadang putih tu boleh jadi suci, kadang-kadang yang putih tu pula boleh jadi hitam. Kadang-kadang orang yang cerita pasal banduan akhir ni, sebenarnya ada juga banduan-banduan yang sebenarnya kadang-kadang dia tak bersalah. Tapi mengikutkan emosi akhirnya jatuh. Dia bukan menjahat pun. Tetapi dia terbunuh contohnya. Terbunuh keadaan. Kadang-kadang kawan-kawan bawa dadah, dia pun terinvolve dengan keadaan ekonomi dan semuanya. Dan hari ini Brother Syahril akan bercerita dengan kita. Tapi sebelum tu aku nak tanya dengan Brother Syahril lah. Syahril, engkau sebenarnya dulu macam mana menjadi wartawan? Dia asalnya begini tu. Bila kita jadi wartawan ni, kita tidak boleh memilih desk ataupun bidang atau meja mana yang kita nak duduk. Aku nak suka artis, aku nak duduk meja hiburan. Aku suka ekonomi, aku nak duduk meja. Tak boleh. Jadi kita sebagai wartawan asalnya dipanggil wartawan kadet. Okey. Maknanya cap jari belum kering lah istilah dia. Jadi kami semua kena pergi bertugas di setiap bahagian. Meja ekonomi, meja mahkamah, meja ni. Sebab walaupun nampak macam sama, tetapi kaedah penulisan tu sebenarnya agak berbeza. Cara penulisan, bahasa-bahasa, terms-terms dia tu berbeza. Cuma saya, dari situlah editor dia akan identify, dia ni sesuai kat sini. Dia ni sesuai di sini, dia ni sesuai sini. Jadi macam biasa bila saya masuk ketika itu saya masuk di Utusan Malaysia. Saya ditempatkan di beberapa desk lah. Bahagian arm tu meliputi politik dan sebagainya. Saya juga sempat di meja kota,
Meja hiburan je tak sempat tu. Patut kau tak pernah interview aku. Teringin sebenarnya. Teringin sebenarnya. Nak jumpa artis. Teringin nak jumpa artis kan. Kita tengok berdua kalau Rosyana. Contohlah kan tapi sebab kita bukan wartawan hiburan duduk tepi je lah kan. Jadi dipendekkan cerita bila saya tiba di meja jenayah, ini pun secara kebetulan juga sebenarnya. Masa saya bertugas tu sebab meja jenayah ni dia sampai kalau di utusan tu sampai pukul 3 pagi. Oh, sampai pukul 3 Maknanya pagi. dia ada 3 shift. Kenapa sampai pukul 3 pagi? Lepas 3 pagi dah tak guna dah, paper dah cetak. Kan Tapi harian metro saya difahamkan dia 24 jam lah sebab paper dia ada ni kan Macam paper lain tu macam utusan tu sampai pukul 3 pagi. Jadi kebetulan pada malam tu saya bertugas, masa tu saya wartawan kadet. Berlaku satu kebakaran besar di Kampung Baru. Okey. Nak dijadikan cerita tu esok tu Hari Raya Haji. Jadi sudah tentulah kawasan orang Melayu, rumah terbakar, malam raya, sudah tentulah benda tu Satu news yang besar. satu news yang sangat besar. Jadi saya masa tu budak baru. Jadi memang saya buat saya pergi liputan macam masa esok tu memang keluar muka hadapan. Tu muka depan tu budak baru. Budak baru muka front page. Front page tu nama saya pun orang silap eja. Tapi tak apa. Janji bunyi Syahril. Ada editor kebetulan type Syahril SH saya SY. Tapi tak apalah, janji bunyi sama. Keluar muka depan. Jadi editor pun panggil, dia kata macam ni. Apa perasaan kau Syahril? Masa tiba-tiba kau budak kadet, tiba-tiba kau punya tulisan keluar muka depan. Hari Raya. Saya rasa dekat 20 keping saya beli kat 7-Eleven paper saya tu. Serius lah? Betul tu. Saya punya excited lah. Gembira. Masa tu saya baru masuk dalam 2 minggu, tak silap. Sebenarnya itu pun setelah dicincang dah tulisan saya. Budak baru, tahulah banyak silap, banyak apa kan. Kalau ikutkan tu, byline tu kalau ikut bukan nama saya dah, nama editor je. Kan? Sebab banyak cincang. Tapi yelah editor pun tak apalah, bagi can lah budak baru kan. Respect. Kau yang ada kat situ saya dapat. Saya yang pergi kan. So memang esok tu bila keluar, kalau orang Kampung Baru masa tu tengah sedih, saya orang paling gembira lah. Bunyi macam kau ajar kan. Tapi itulah dari segi personal lah kan. Keluar muka depan, saya belilah paper masa tu. Banyak tu saya beli. Padahal nama kau keluar kecil je tu. Kecil je. Habis apa benda yang kau beli sampai 20 saya nak bagi kawan-kawan. Nak bagi kawan. Kawan, saya frame tu. Dapat 25 tahun tak ada frame-frame dah lah. Bersepah kan. Masa first kan. First. Betul. Jadi dipendekkan cerita tu. Jadi editor kata, okay Syahril, hang duduk terus lah meja crime. Saya ingat duduk terus tu dalam setahun 2 tahun. Akhirnya sampai sekarang, sampai 25 tahun bermakna sehingga sekarang. Sehingga sekarang. Tulis cerita pasal jenayah sahaja. Jenayah sahaja. Apa seronoknya buat crime-nya punya wartawan ni? Basically wartawan ni sama je. Cuma kalau dia ada perbezaan lah. Tak ada orang kata wartawan jenayah tu lebih hebat. Tak ada, sama je kami ni. Cuma cara bekerja tu berlainan lah. Of course lah, kalau macam hiburan ni banyak pergi konsert-konsert, PC, apa semua kan. Style apa semua kan. Kau ikut polis? Macam kami minum TO je lah tu. Balai polis kan, sedar akhbar mana ada nasi berani apa semua. Kalau ripap tu lagi okey dah. Kan Tapi yang lebih pada tu, maknanya dia mencabar ni macam mana. Macam meja lain, kebanyakan sidang akhbar tu kita dah ada, benda dah ada, dah disediakan. Suhan Movie akan melancarkan filem terbaru, dah ada. Press release dah ada. Kami orang bunuh nak ada apa press release-nya. Sebelum dia kena bunuh, dia buat press release dulu. Takkan macam tu. Apa Datin? Mana ada macam tu? Tak ada lah. Main kasar dah. Baru mula je ni. Tapi dia macam ni, meja jenayah ni cabaran dia pertama, dia tak ada press release dulu benda berlaku macam tu kan. Yang kedua, sebenarnya yang menentukan hebat tak hebat seseorang wartawan jenayah ni adalah follow up. Saya cerita macam ni. Ada satu kes pembunuhan. Datuk A dibunuh kejam. Semua paper ada, semua wartawan ada kes tu. Metro ada, Utusan ada, The Star, DNC ada. Tetapi follow up dia, contohnya 3 ditahan berhubung tangkapan kes pembunuhan. Itu yang akan membezakan wartawan tu hebat tak hebat. Sebab bukan semua kejayaan
yang polis dapat, dia akan bagi tahu melalui press conference ataupun press release. Kerana ada masa polis akan diamkan dulu. Sebab mungkin mereka masih lagi nak cari, nak menyiasat. Kan? Di sinilah terletaknya kehebatan seseorang wartawan tu. Sama ada dia berjaya menggali berita-berita tu, mencari, mengkorek. Kau ada informer dalam kot. Kena ada. Tetapi untuk dapatkan informer tu bukan senang. Senang orang cakap, alah kau mesti belanja polis TO. Tak ada. Kita mana ada duit, wartawan ni gaji kecil. Kan, kita tak ada duit, kita tak ada peruntukan ataupun petty cash pun nak bagi kat polis apa-apa. Nama pun dah rasuah. Kan Jadi di sinilah perlunya macam mana kita ada hubungan PR yang baik. Dan bagaimana kita ni berjaya meyakinkan kita punya sources bahawa kita adalah wartawan yang boleh dipercayai. Kadang-kadang mereka yelah, takut salah tulis makna information salah. Jadi aku macam aku lah. Kadang-kadang aku cakap lain, dia cakap benda lain, ditulis tu apa-apa benda. Aku geram lah. Jadi kita kena jaga benda tu. Sekali kita buat salah dengan kita punya kontak, dia mungkin tak percaya kita. Itu satu, follow up saya kata. Yang kedua, nak mengorek satu-satu kes. Kadang-kadang bila berjadi satu-satu kes, bukan semua orang tahu. Dan bukan polis pun bukan dia setiap masa dia akan bagi PC. Kadang-kadang kita tahu dah pergi mahkamah dah. Seorang lelaki dituduh kerana membunuh kekasih. Bila pula kes ni? Masing-masing bingga-bingga. Di sini juga akan terletak bagaimana seorang wartawan tu hebat tak hebat. Belum apa-apa, paper lain tak tahu, dia tahu dulu. Okay. Antaranya kami adalah biasa standby bilik mayat tu biasa tu. Itu office kedua kami. Oh ya ke? Duduk di bilik mayat. Bila bilik mayat sampai je. Kita tengok kes apa ni. Kan Itu biasa. Dan kita juga kena ada kontak dengan kita punya longkai, driver workshop. Ni ramai orang tak tahu. Orang ingat wartawan dapat cerita senang Memang senang kalau pergi sidang akhbar. Betul, semua dapat. Tetapi ramai orang tak tahu, kami pun lebih kurang polis juga. Cuma kami tak masuk pelapor. Kan Kami kena ada pelbagai kontak. Kami kena ada longkai, workshop, orang tarik kereta, geng-geng underwater pula, undercover apa semua macam-macam. Kan masing-masing punya style masing-masing lah. Untuk dapat cerita. Dan cerita kena sahih. Cerita kena sahih pula. Kalau tak sahih pula, risiko disaman. Risiko disaman tu yang orang tahu. Yang kami tindakan tata tertib dalaman. Ada juga? Ada. Berapa ramai wartawan yang tak dapat jadi wartawan tetap sebab dia terpaksa ditamatkan sebab benda-benda macam tu lah. Berapa ramai dikenakan tindakan tata tertib, dibuang kerja dan sebagainya. Itu dalaman. Orang luar tak tahu. Kan ada yang ditukar 24 jam pun ada. Itu biasa. Kan jadi benda-benda ni lah ramai orang tak tahu kan. Tapi kau cakap pasal jenayah berat kan, yang melibatkan orang kata, melibatkan kita punya high profile. High profile. So saya rasa masa zaman dulu ayah saya polis dan dia banyak juga berkhidmat ketika tu. Kau tak silap ada kes waktu tu, kes Batang Kali yang Bentong Kali. Batang Kali tu dekat ni. Ya, kesilapan. Kalimutu, Pi Kalimutu. Itu ketika itu di bawah ayah saya. Itu pun kes agak orang kata menakutkan besar juga dan besar. Dan kita juga ada kes waktu tu Mona Fendi. Mona Fendi. Jadi kalau Cik Syaril, kalau zaman saya kalau kes-kes besar yang saya kendalikan antaranya adalah pembunuhan Kenny Ong masa itu saya. Pembunuhan model Norita Samsudin. Saya. Saya juga yang angkat mayat dia. Okay. Engkau pula wartawan, kau pula angkat mayat. Itu panjang cerita tu. Tu yang bila Datuk panggil saya ni, saya nak share ke tak nak share. Kau wartawan, kau angkat mayat. Itu cerita dia. Dan juga saya terlibat dalam kes pembunuhan Atan Tuya. Kes Jemaah Islamiah. JI dulu, teroris lah apa semua. Sebenarnya tu bila kata wartawan jenayah ni dia besar. Dia bukan saja berita jenayah bunuh B tak. Kebakaran pun dia, tanah runtuh pun dia, gempa bumi pun dia, hilang colek semua. Sebab tu saya banyak di luar negara kerana saya dihantar untuk buat liputan gempa bumi lah, tsunami, Aceh semua tu. Jadi meja jenayah ni sebenarnya besar. Luas. Kalau macam kes Botak Chin, saya adalah orang yang masa tu, zaman tu kita pun belum lahir tahun 70-an. Tapi saya revisit balik. Saya interview balik mereka yang terlibat, polis yang terlibat. Itu Botak Chin. Kau jumpalah Kuala Singgam tu.
Sayalah satu-satunya wartawan yang interview Kula Singgam. Kalau Datuk tengok cerita Kula Singgam tu, sayalah wartawan terakhir yang interview dia. Lepas saya interview 2-3 minggu dia meninggal. Wih, bahaya aku jumpa kau ni. Aduh, kan? Tengok, mula apa Tapi saya seram. Kula Singgam 2-3 minggu meninggal. Tapi saya respect je. Maksudnya Datuk tahu Kula Singgam. Maknanya hebat tu. Yelah. Banyak baca tu bacaan. Bagus. Dia kena tembak dekat PJ 7 butir. Yes, betul. Tapi tak mati. Tapi tak mati. Botak Chin tembak dia. Botak Chin tembak tak mati. Menggangkak dia. Dia di antara polis hebat lah satu ketika dulu. Ya, sebab Botak Chin ni pada tahun 70-an satu penjenayah yang amat ditakuti, amat digeruni lah. Yang dia, jadi Kula Singgam ni memang memburu dia. Betul. Memburu dia. Hebat tu. Okey, apa yang membuatkan awak, Syaril, awak tertarik dengan kes Botak Chin? Padahal kes Botak Chin tahun 70-an ni. Sebab saya kecewa. Ni saya kecewa sebagai personally. Sebab Botak Chin sering dianggap sebagai Robin Hood. Kononnya penjenayah yang dia rompak tetapi dia nak bagi orang miskin. Itu yang sering kalau kita baca Google memang macam itulah. Bila sebut Robin Hood, ini Caiko, ini banyak champion kan. Jadi saya fikir, mana mungkin kita boleh mengiktiraf dah nama penjenayah. Kita tak boleh campur benda tu kan. Jadi selama saya sekolah dulu pun, saya pun dalam kepala saya sering diisi benda tu. Jadi bila saya jadi wartawan jenayah, ini adalah peluang saya. Saya tertanya-tanya pada diri saya nak cari balik polis-polis yang terlibat menyiasat, menangkap ni. Betul ke cerita tu? Saya heran kenapa penjenayah lain kita kutuk dia, kita angkat polis. Tetapi kenapa dalam kes Botak Chin kita angkat Botak Chin, kita kutuk polis? Berbeza. Kan? Kenapa? Kan? Kalau betul dia Robin Hood, okey. That's it, dia Robin Hood. Akhirnya bila saya buat special report pada masa tu, barulah saya dapat satu conclusion. Patutlah dia dianggap Robin Hood. Kenapa tu? Kerana memang dia bagi hasil rompakan, dia agihkan kepada orang kampung. Tetapi, ni ada satu tetapi yang ramai orang lupa dan orang tak tahu. Dia bagi tu hanya sebagai untuk jadi dia punya hantu. Mengaburi. Oh, jadi hantu dia. Hantu, bukan dia bagi kat semua orang kampung. Contohnya satu kampung kat Sentul tu, katalah ada 20 rumah. Bukan dia bagi tiap-tiap rumah. Dia bagi 3 rumah pertama yang dekat jalan besar. Jadi kalau polis datang dia dah bagi tahu. Itu. Dia bagi kat hantu je. Yang ni lah orang hantu-hantu lah yang duk sebarkan cerita ni. Inilah ini jadi macam tu. Jadi bila saya interview balik Kula Singgam, interview balik ni, baru saya tahu cerita sebenar. Betul dia orang kata dia bagi. Tapi dia bagi untuk hantu-hantu dia je. Jadi banyak benda. Jadi bila saya berpeluang jadi wartawan jenayah, saya rasa ini adalah tanggungjawab saya. Kan untuk kita tak boleh jadi wartawan hanya masuk pukul 9 balik masuk pukul 5. Kita ada tanggungjawab yang lebih. Okey Syaril, kita cerita pasal banduan akhir. Banduan akhir. Okey. Ya, bukan semua orang dapat mengetahui banduan akhir ni macam mana perasaan dia orang, macam mana dia menunggu hari mati yang dia tak tahu, tapi dia dah tahu dia dah dekat bilik akhir. Kan? Awak pernah interview banduan akhir? Ya. Di antaranya yang tu rahsia saya tak boleh sebut sebab benda ni terikat undang-undang. Okey, saya generalize. Okey, baik. Okey, kena faham bila sebut banduan akhir dimaksudnya mereka telah melalui segala proses A sampai Z di penjara. Di perundangan. Di perbicaraan. Tidak ada orang kata hari ni kena tangkap, esok tunggu jalan, tak ada. Selalunya proses itu adalah proses yang sangat lama. Melibatkan hukum mati ni, tidak ada, tanyalah mana-mana hakim kat Malaysia ni atau di dunia ni, siapa pun kalau diberi pilihan tak sanggup untuk mengambil nyawa orang. Bahkan Datuk, sesiapa yang kena charge, ni saya sebut charge, hukuman gantung di mahkamah, kalau dia mengaku salah, hakim akan tolak pengakuan dia. Tidak ada orang yang kena hukuman gantung dia boleh mengaku salah di mahkamah dan diminta dia gantung. Minta digantung. Tak ada. Hakim akan tolak. Kenapa pula tolak pula? Kerana hakim merasa kan senang cerita. Yes, memang senang cerita, tapi dalam bab nak ambil nyawa orang, hakim pun manusia, dia tahu dia mati esok dia akan dibersoal kalau salah buat. So selalunya hakim akan minta dia mencari lawyer juga. Kalau dia kata tak ada lawyer, hakim akan bagi pula Biro Bantuan Guaman. Sebab itu kita tengok dalam kes-kes yang melibatkan hukuman mati, jarang sangat kita dengar seorang tertuduh akan mengaku, ya, saya mengaku salah.
Kalaupun dia mengaku salah, hakim akan minta dia diwakili peguam. Jadi dalam erti kata lain, bila masuk ke blok akhir, kalau contoh ni di Kajang tu ada satu blok akhir itu, maknanya mereka telah melalui segala proses. Mahkamah Magistrate masa reman, Mahkamah Tinggi masa perbicaraan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Dah tak ada mahkamah dah, kecuali ada satu pengampunan diraja. Dan kalau itu pun dah ditolak, itulah yang orang kata basically mereka adalah banduan akhir. Jadi tempoh itu adalah lama. Mungkin dia orang terpaksa menunggu 7 atau 8 tahun sebelum digantung. Tetapi kalau mereka dah melalui segala proses itu, itu dah tak lama lah. Tapi kalau dia orang baru masuk, baru ni selalunya dia akan mengambil masa yang lama. Itu yang kita golongkan dalam banduan. Syaril pernah interview orang yang ke banduan akhir ni? Pernah? Saya pernah interview banduan akhir, tukang gantung, ustaz yang ada, semua ada. Okey, cuba cerita sikit macam mana orang yang ke banduan akhir yang nak digantung ni, awak interview dia, macam mana perasaan dia, kita nak tahu lah. Dia bercampur bau. Tapi yang boleh saya rumuskan sini, mereka boleh dikatakan dah redha. Sebab pertama, dah tak ada ruang untuk mereka mengelak atau apa semua. Memang bukti yang memang 100% ataupun 101%, sebab dalam terms undang-undang dia panggil beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Jadi kalau kita jumpa dia pun tak boleh nak kata apa dah. Saya ambil contoh Dadah. Ramai Dadah ni satu kes yang sangat menarik. Banyak kerana digantung. Berbagai ruang untuk nak bebas ni memang banyak. Okey. Kan? Memang jumpa dalam beg, tapi beg tu mungkin kawan saya bawa, mungkin beg jalan saya tak nak apa-apa kesan. Jadi maknanya bila dia dah jatuh hukuman mati tu, maknanya dah tak boleh nak defend diri dia dah. Dia berapa kali pergi mahkamah ke, dia punya lawyer pun tak dapat dah. Maknanya memang dah disahkan bahawa dia dah melakukan kesalahan. Tidak ada lagi keraguan. 39B. Itu 39B. Kalau bunuh 302. Kan macam-macam banyaklah kes. Macam Al-Maunah dulu dia melawan Agong. Pun ada kes yang melibatkan ni. Jadi bila Datuk tanya soalan pada saya tu, boleh dikatakan tidak adalah so far saya interview banduan akhir, dia akan bisik ke saya, Cik Syaril, terus terang saya tak buat benda ni. Tak ada. So far saya tak jumpa. Kebanyakan yang saya jumpa banduan akhir, biarlah, benda dah berlaku. Macam tu. Saya terima je lah. Lebih kurang macam tu. Tak adalah. Terus teranglah saya katakan Cik Syaril, saya nak tipu buat apa, saya dah banduan akhir. Saya tak buat tau, saya tak bunuh dia. Tidak pernah. Wallahualam. Mungkin mereka dah pasrah, wallahualam. Yang butir-butir yang awak interview, adakah dia orang ni, contohnya dia orang ni memang penjenayah besar? Ada juga yang banduan akhir bukan penjenayah besar, tapi dia orang terbabit. Antaranya memang cakap pasal Dadah tadi kan. Okey, masa awak interview dia tu, awak tak tanya ke dia macam mana dia boleh terbabit dengan Dadah tu sampai dia tahu hukuman tu macam mana, kenapa dia terbabit? Macam ni, kalau dalam kes Dadah, kebanyakannya asalnya dia orang pengguna, bukan pengedar. Okey. Tetapi tahulah kuantiti dadah ni besar sikit pun dalam Malaysia ni dah kegantung dah. Ramai yang sebenarnya kami ni bukanlah ngedar, tapi nak dapat payah kami belilah stok banyak-banyak. Masa tu polis sampai habis. Nasib. Tak pernah edar satu, kalau pil tu sebiji pun tak pernah jual. Maknanya memang ada juga macam tu. Ada juga macam tu. Tapi nak buat macam mana, undang-undang kita berat kan. Kita bergantung pada berat. Bukan sebab kau penagih, kau dibenarkan untuk simpan 2 kilo. Dia bukan macam tu. Kan? Tak kisahlah kau penagih ke, kau pengedar ke, kalau dah jumlah melebihi itu, akta untuk gantung. Okey, awak interview banduan akhir. Awak pernah interview keluarga banduan akhir tu? Ada. Okay. Tapi saya tidak, sebenarnya saya cakap terus terang lah, saya lebih suka interview banduan akhir daripada keluarga. Sebab kalau keluarga, tak ada cerita lain lah. Pertama cerita sedih, kedua dia takkan mengaku anak dia buat. Jadi dari POV saya sebagai wartawan dah tak ada benda yang menarik lah.
Pembaca tengok tajuk pun pembaca tahu memanglah anak kau. Macam itulah istilahnya. Mana ada kan. Jadi saya lebih minat ke banduan akhir. Jadi bila tengok banduan akhir, kadang-kadang tu macam tadi cakap lah, hukuman. Ya. Adakah kadang-kadang hukuman tu memang setimpal dengan apa yang sepatutnya dia kena? Dia macam ni. Yang penting benda tu tertakluk dalam buku undang-undang atau dalam tak. Buku undang-undang. Kan? Kalau dah itulah hukuman dia, apa kita nak kata? Kecuali peguam bela dia boleh mewujudkan keraguan. Ini proses perbicaraan lah. Keraguan. Dia terpaksa berbuat begitu. Ataupun dia terpaksa menikam kerana dia hendak dirogol. Kan? Ada benda-benda yang ada betul. Itu pun mahkamah akan tengok. Kalau betul kau nak mempertahankan diri kau, apa sebab kau bunuh dia sampai 80 kali tikam? Contoh benda-benda itulah. Saya bukan ni. Sebab ada kes begitu. Ada kes dia kata dia bunuh A bukan sebab dia nak bunuh A, tapi nak mempertahankan diri. Sebab rumah dia dirompak dan sebagainya. Jadi pendakwa raya kata betul lah mempertahankan diri. Apa pula mempertahankan diri sampai tikam sampai 200 kali? Contohnya macam tu. So ini terpulang pada merit di mahkamah. Okey, bercakap pasal hukuman ni. Okey, Syaril, awak pernah interview tukang gantung. Ya. Jadi maknanya tukang gantung ni boleh cerita macam mana keadaan masa hari penggantungan tu, macam mana banduan tu diseret ke, boleh cerita sikit? Baru masuk tajuk. Tunggu tajuk ni. Okay. Alright, dia macam ni. Memang sebenarnya mereka yang terlibat dalam menjalankan hukuman gantung ni dia tertakluk pada rahsia yang ketat. Sebab tu kita tak boleh sewenang-wenangnya nak panggil tukang gantung ke datang interview, no. Mereka bukan saja terikat masa dia orang bekerja, dah pencen pun mereka terikat. Ada banyak rahsia, benda tu sulit kan. Okey. Tetapi saya diberi kesempatan, itu pun dah lepas orang kata buat surat lah, panjang berjela lah, buat surat kat KDN apa, sebab kita nak tahu, kita nak bagi kesedaran pada pembaca. So suatu hari itu saya telah diberi peluang untuk menemu bual seorang tukang gantung. Okey, selalunya hukuman proses gantung dijalankan pada pagi Jumaat lah macam tu. Jumaat lepas subuh lah. Itu semua orang tahulah. Sebelah subuh. Dan hukuman itu selalunya berjalan sekejap saja. Sebab dia orang ada tempoh tertentu. Andai kata hukuman tu lewat dijalankan, contohlah A dijatuhkan hukuman andal, dia ada antara pukul 5.55 pagi hingga 6 subuh. Sekiranya lewat hukuman tu dijalankan, maknanya dia boleh dicabar. Maknanya peguam boleh cabar hukuman itu. Jadi seboleh-bolehnya mereka tak nak cerita banyak lah. Bila kata dia orang nak pergi ambil banduan tu daripada bilik, dia orang tak nak banyak korek dah, orang cakap kan. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam drama apa semua kan, minta ampun, tak ada masalah. Tak ada sebenarnya. Masa-masa nak minta taubat apa semua tu dah bertahun-tahun dah. Jadi masa hukuman tu mereka seboleh-bolehnya mereka tidak akan banyak komunikasi. Pergi masuk bilik, sarungkan dia dengan kain hitam, tarik dia, dan dalam bilik akhir ke tempat chamber gantung tu hanya dah 5-6 langkah saja. Betul. Dia macam ni, dia bilik akhir ni, dia blok akhir ni dia ada 2. Satu memang bilik akhir, seorang satu bilik. Kemudian dia ada satu lagi, macam istilah dia waiting room, untuk ke bilik gantung. So mungkin mula-mula dia duduk bilik akhir, bila sampai waktu dia akan dipindahkan pula ke waiting room. Bila dah duduk kat waiting room tu, maknanya esok tu gantung lah. Maknanya daripada bilik waiting room tu ke pelantar nak kena gantung tu dah 5-6 langkah, betul-betul sebelah aja. Sebelah saja. Kemudian pegawai penjara akan ambil timbang berat dia dan juga ketinggian. Kerana ini penting nak menentukan panjang atau pendek tali gantung. Kalau salah ambil ukuran, kemungkinan kepala pesalah akan tercabut, terputus. So dia ada measurement dia, tinggi berapa, berat berapa, apa semua. Gantung gitu. Bila dia gantung saja, bila platform tu terbuka. Bila platform tu terbuka, dia akan tergantung.
dan dia akan dibiarkan dalam seketika lah. Makna pegawai penjara semua pergi sembahyang subuh dulu apa semua, dan pergi balik, buka ikatan, teruslah hantar untuk dikebumikan, dituntut oleh keluarga. Saya pernah berlakon dalam satu drama tajuk dia Lahad. Ya. Dalam drama tu saya digantung lah. Okey. Digantung di penjara Pudu. Okey. Ya, dan leher saya dimasukkan oleh tali gantung yang original lah. Saya kata tak ada ke pendua, dia kata mana kita ada prop. Kan? Dekat tali gantung ni, dia tali gantung tu dia ada besi tu untuk patahkan kita punya leher. Patahkan leher kita. Jadi maknanya macam Encik Syaril cakap tadi tu, kalau macam bila sampai waktu dia, kalau kita tengah semayang pun, tengah semayang tu rakaat kedua pun dia akan tarik kita terus. Ambil, Tapi kebiasaannya orang yang gantung, sebab saya perlu tanya tukang gantung sebab saya nak tahu macam mana nak berlakon. Dia kata orang yang gantung ni waimah terror macam mana pun dia dah setengah mati lah. Masa tarik tu kaki dia dah terseret macam ni je dah. 10 saat. Masa dia tak lama. Syaril cakap tu betul. Bilik gantung, saya pernah masuk bilik gantung. Dan saya pernah masuk duduk bilik akhir sebelah bilik waiting tu, saya pernah masuk. Dan saya tak boleh bayangkan macam mana dekat dinding tu diukir kata-kata isi hati dia orang kan. Isi hati, tapi dia orang tak ada barang apa, tapi mungkin dengan kuku ke. Dia orang korek tu kan, dalam apa benda macam-macam lah dia orang tulis isi hati dia orang. Di dinding. Di dinding penuh dalam. Kalau saya baca tu sayu. Dia jadi sedih. Sedih teramat sangat sebab saya duduk dalam bilik akhir tu, saya sedih teramat sangat, saya baca. Lepas tu jarak dia memang 10 saat saja. Betul lah kata Syaril tu. Maknanya orang yang nak digantung tu dengan tukang gantung ni, ketinggian apa semua, berat dia semua kena ambil. Dan saya tanya dengan orang tukang gantung ni, apa yang membuatkan kau ni sampai hati nak gantung? Dia kata kalau ikut tak sampai hati. Sebab orang tukang gantung ni, dia cerita kat saya lah ni, kalau tipu saya lah. Dia kata masa dia saya cakap macam mana kau boleh jadi tukang gantung? Kata saya pun tak tahu. Sebab tiba-tiba saya tengah jalan-jalan, tiba-tiba penguasa saya panggil, "Mai sini kau, aku nak lantik kau jadi tukang gantung." "Baik tuan, saya akan fikir dulu." "No, yes or no." "Sekarang bagi jawapan." Dia pun kata, "Okey." Bukan dia seorang lah, beberapa orang, dan dia orang dilatih ni. Yang terakhir sekali, dia dimasukkan ke dalam kubur pada pukul tengah-tengah malam. Masa tu dia kata sebiji pasir jatuh pun kita dengar. Dan kawan dia keluar daripada kubur. Ada yang hantar bilik mayat, masuk dalam peti mayat, macam-macam dia punya tu. Nak uji dia punya kekuatan mental. Kawan dia keluar. Dia lepas. Dia berjaya. Lepas tu dia tanya kawan dia, asal kau melompat? Dia kata dia dengar arwah mak dia bercakap dengan suara dalam kubur tu. Dan dia 16 kali bertunang, putus. Sebab orang tahu dia tukang gantung. 16 kali cabaran dia. Jadi daripada bilik akhir tu sebenarnya ke tali gantung tu sebenarnya 10 saat saja masa yang diberikan. Tarik, terus bawa dekat platform tu, dia ada tiga pangkah macam tu. 3 pangkah. Kalau dua-dua lah, kalau satu-satu lah. Kalau 2 orang terus masuk kali 2. Maknanya serentak tu. Tarik tak ada kesian, dia tarik kat belakang ni. Ada apa tali? Bukan, dia tarik seluar kita ni. Dia rentak terus. Sebab saya kena proses tu. Memang tak ada kesiannya. Dia buat betul-betul kan. Dia bukan berlakon. Dia tarik saya. Dia tarik saya tu. Masuk tu. 10 saat. Sebab dia tak boleh lama. Dia 10 saat tu bila dia katakan ini tak ada X kan. Dia berdiri kat situ. Banduan tu berdiri kat situ. Lepas tu tukang gantung ni akan pegang badan dia sikit. Padahal dia dah keluar pada situ dah. Yang tukang gantung ni dia dah keluar. Dia bawa dia kan. Bukan dia yang gantung. Dia ada seorang lagi katalah Syaril kat sana. Yang tukang pegang tu. Yang tukang pegang tu dia. Maknanya dia pegang bahu ni. Maknanya orang yang kena gantung tu dia rasa macam belum lagi. Tapi dia akan pandang tukang gantung tu. Dia akan tarik. Pram. Dia tukang terbuka. Saya itu sekarang dah jadi berjaya punya tu kan. Dia punya bilik gantung dia punya papan tu, dia punya tebal ni zaman British ni tau. Dia punya bunyi dia dan dia orang cerita kalau orang nak kena gantung pagi tu, dia orang yang kan ada dia orang minum pakai kolej ni kan.
Dia orang akan lagakan dengan apa? Dengan besi pagar dia. Mana satu penjara tu tahu bahawa pagi tu ada hukuman gantung. Dan dulu hukuman gantung ni dia kata hukuman gantung tahun 70 hukuman gantung je. Dan keluarlah arahan gantung sampai mati. Sebab ada yang gantung tak mati. Dan dia lepas. Dia dah melalui proses gantung. Tapi dia tak mati. Dia tak mati. Terus sekarang ni kerja yang tukang gantung ni dia akan tarik. Dah lepas gantung tu dia akan tarik tali tu. Pergi sana tarik. Tarik. Sampai kaki tu ni. Memang kaki kita ni jadi yalah. Maknanya nafas dia habis lah. Lepas tu lah pergi semayang apa semua. Lepas tu dia datang, dia kena turunkan. Ni ada kalau lidah terkeluar tu dia masukkan balik. Dia akan ada bunyi satu. Dia buka dia akan ada bunyi tu. Jadi saya tanyalah pengalaman dia orang. Dia kata ini bulan puasa ni. Sebab bila dah terbuka tu kita nak syuting kan. Nak tolak balik tu bulan puasa tu ringan sikit. Kalau bulan tak puasa dia punya berat nak tolak tu balik tu. Tentu lagi kena pakai berapa orang tolak tu balik. Apa? Adalah benda-benda mistik kat situ kan. Lepas tu pintu yang masa keluarkan mayat tu, pintu tutup macam mana pun dia akan terbuka. Jadi kalau kau pergi kat sana kau agak-agak lah kat shopping mall kat belah-belah hujung tu kan bilik gantung tu. Ini nak cerita ni bukan cerita main-main. Sebab saya berlakon cerita Lahad tu, itu yang saya alami lah, yang ada peluang lah berkongsi dengan Syahrir sikit kan tentang banduan akhir ni. Dia orang dah tak ada emosi dah. Tapi kita kena ingat satu lah. Kita nampak dia orang dah menanggung seksa di atas muka bumi. Dan dia orang sempat bertaubat tau. Ya, betul. Betul tak Syahrir? Betul. Kau tanya dengan dia orang tak? Bila berbalik pada soalan Datuk tadi tu tentang perasaan, saya boleh katakan kesemua yang saya jumpa dah redha dah. Dah redha. Dan dia orang pula tarbiyah kita balik. Dia boleh tanya balik, bang, sekurang-kurangnya kami dah tahu kami nak mati bila tau. Abang dah tahu ke? Sudah kita jadi wartawan tu kan. Kita tunduk kan. Ya, tapi memang betul. Walaupun benda tu nampak macam kelakar kan macam menganjing lah kan tapi sebenarnya dia orang betul. Sekurang-kurangnya mereka dah tahu yang dia orang akan mati di situ. Cuma tarikh exact date dia tak ada. Tetapi kita ni nauzubillah lah, keluar tergolek ke apa kan di situ. Kalau Datuk tanya saya tadi, boleh dikatakan kesemua mereka ni tu. Cuma ada juga keadaan di mana mereka mengalami tekanan mental yang luar biasa. Ada juga Sebab dia orang tak tahu tarikh. Yang dia orang tahu setiap hari Rabu masing-masing hati dah mula risau. Sebab esok tu nak kena ni. Bila dah kena panggil jumpa keluarga tu, itu masa dia lah tu. Jadi boleh dikatakan setiap Rabu masing-masing ni dah mula berdebar. Sebab tu mereka ni tidak dibenarkan bercampur dengan banduan lain. Dia orang ni kes special lah. Banduan akhir ni kes macam banduan special lah. Dia orang tak boleh bekerja apa semuanya diberilah sedikit kelonggaran. Tadi kata keluarga diberi peluang untuk jumpa. Adakah keluarga tu yang dapat menyaksikan? Tak boleh. Menyaksi tak boleh. Yang hanya boleh menyaksikan pertama pegawai penjara sudah tentu. Magistrate. Hakim. Sebab hakim nak kena pergi tengok. Dia nak tengok muka yang nak digantung tu sama ke dengan warrant tu kan dan doktor lah. Dan juga seorang pegawai agama. Pegawai agama tu dia berdiri sekali kat platform, tapi bukan berdiri satu tempat. Langkah ada kotak, ada line-line dia di situ. Lepas tu dah lepas gantung tu dia orang biarkan sekejap. Jadi macam hakim apa semua pergi solat subuh dulu. Balik tu baru turunkan. Macam Datuk kata tadi lah, bukan semua warder pun boleh tengok. Sebab apa? Dia ada mengeluarkan bunyi. Dia mati tu bukan disebabkan terjerut. Sebab tengkuk tu patah. That's why besi dekat tali gantung tu dia untuk mematahkan leher tu. Ramai orang ingat mati terjerut tak boleh nafas. Tak. Sebenarnya sebab tulang tengkuk tu dah patah. Itu yang menyebabkan kematian. Jadi bila dia buka saja tali gantung tu, angin dalam badan tu akan terkeluar. Tu yang bunyi mendengus tu. Bayangkan. Sebab ramai orang kat luar, macam Datuk dah ada pengalaman.
Cik Syaril pun ada pengalaman. Ramai orang kat luar tu tak ada pengalaman, termasuk saya. Okay? Saya tertanya-tanya tali yang digunakan itu. Adakah tali tu yang sama? Tak. Ataupun dia akan tukar berbeza? No. Tali yang sama tapi tengok berat manusia. Dia ada 2-3 tali lah. Kalau tali tu kalau macam, lepas tu dia kena tengok pula kepanjangan dia apa semua. Kalau tidak macam Syaril cakap, dia putus kepala dia tu. Boleh putus kepala. Dan selalunya satu tali dalam 2-3 mayat je. Maknanya dia akan tukar. Okey. Sebab tali gantung tu dia ada disalut pula dengan satu kulit yang ni supaya leher tak luka. Di permukaan. Dia tali tu salut lagi. Salut lagi dengan kulit. Dulu kita punya tali tempah dekat England. Dulu masa zaman bodoh tempah tali gantung kat England. Macam kasut kau lah Datin. Beli kat luar negara. Saya nak share satu benda. Ini yang menarik. Botak Chin. Botak Chin dia pernah mencabar Timbalan Menteri Dalam Negeri ketika itu. Masa itu Datuk Seri Sanusi Johor, arwah lah. Supaya gantung dia cepat. Sebab dia ni dah tak sanggup nak tunggu bila nak kena gantung, Dia kata, Datuk, lu gantung saya sekarang. Lepas tu ini yang diceritakan sendiri oleh Sanusi Johor. Sanusi je kata, macam mana saya beritahu dia, botak, bukan boleh senang-senang gantung. Kita kena ukur tali kena ambil daripada England. Pasal apa you buang duit? Ini duit rakyat. Botak Chin. Dia mencabar menteri masa tu supaya gantung dia, supaya nak jimat duit rakyat. Satu hal pula nak beli tali gantung kat dia. Menteri kata nak buat macam mana? Itu prosedur. Kami kena ikut. Kan? Dia mencabar. Dia kata pasal apa kena ada tali macam tu. Jadi Sanusi pun cakap lah, sebab tak nak bagi you punya leher luka, nanti you sakit. Lu tahu kah sakit tak sakit kena gantung? Lu ganti saya meh. Ini satu cerita benar. Pernah interview tak banduan yang bunuh tanpa niat? Ada banyak. Bunuh tanpa niat tapi kena gantung. Ini terjadi dalam kes Prebet Adam. Prebet Adam. Yang mengamuk kat coket tu. Saya sempat interview dia, sama kat tu. Lepas saya interview, dia meninggal tu. Tapi kau kena ingat, aku yang interview kau. Mungkin kali ini dia nak terbalik ni. Jangan itu, Alhamdulillah. Ask my accountant about. Okay. Jadi kita balik pada cerita Prebet Adam. Prebet Adam cakap dekat saya, dia bukanlah berniat nak melepaskan tembakan, nak membunuh. Tetapi dia kata tiba-tiba, sebab Prebet Adam ni sedikitlah saya bagi background. Ramai orang ingat dia ni mengamuk sebab Sultan Johor bunuh adik dia. Padahal tak benar cerita tu. Tak benar cerita tu. Dia mengamuk sebab dia kena ragging masa dia jadi askar di camp. Jadi dia weng lah bila kena ragging tu. Okey, dipendekkan cerita, dia kata masa yang macam mana dia boleh melepaskan tembakan tu. Dia kata masa dia keluar daripada hotel, rumah tumpangan dia kat Coket tu, dia nampak 2 orang lelaki yang berjalan ke arah dia. Dia ingat orang tu adalah anggota polis yang nak menangkap dia. Dia ingat begitu. Jadi sebagai anggota tentera, dia kata dia tidak mungkin melepaskan tembakan pada orang yang tak salah. Jadi apa yang dia buat, dia tembak M60 dia tu ke bawah. Ke bawah. Sebab dia kata dia bukan niat nak bunuh pun. Dia hanya nak memberi amaran saja. Tapi what happen is peluru dia tu ricochet. Kena kat orang tu. Mati orang tu. Dan dalam perbicaraan di mahkamah itu, peguam dia masa itu Tan Sri Syafiee Abdullah berjaya membuktikan bahawa memang dalam kita manusia ni akan ada satu kejadian bila kita terlalu marah, dia akan jadi macam satu elektrik yang kita dah tak tahu apa kita buat. Rupanya memang ada terms tu. Dalam. Jadi akhirnya mahkamah mengambil keputusan menjatuhkan dia hukuman gantung juga, bersalah. Tetapi dia dianggap mengalami masalah mental dan perlu dihantar ke Tanjung Rambutan selama 10 tahun. Jadi dia keluar pun selamatlah. Jadi sebenarnya bila kata banduan akhir ni, hingga ke saat akhir pun sebenarnya mereka masih berpeluang.
Ada beberapa kes dah nak gantung, tiba-tiba dapat pengampunan. Daripada yang banyak ni Sultan Johor banyak. Sultan Johor ketika bila hari keputeraan baginda, baginda selalu memberi pengampunan. Tapi itu pun atas recommendation daripada bukannya macam ampun-ampun macam tu saja. Dan ada juga saya jumpa bantuan yang berprofil tinggi yang kes dia viral lah. Dan ramai orang ingat dia dah digantung sampai mati. Tetapi masih ada. Ada juga. Kerana sebenarnya dia telah mendapat pengampunan, tapi bukanlah pengampunan penjara seumur hidup. Dia panggil penjara seumur hayat. Dia ada beza. Seumur hayat. Seumur hayat ni tak ada tarikh bebas. Tak ada tarikh bebas lah. Seumur hidup dikira berapa lama dia hidup. Kalau hidup dia baru 30 tahun, 30 tahun tambah lagi. Itu tolak pula diskaun lagi. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan dah. Jadi yang penjara seumur hayat ni dia tak ada. Tapi kes Adam tu kecoh dulu tahun 80-an ujung tu. Ya, betul. Masa tu orang semua lari naik bas. Kadang-kadang coket dah merusuh. Kata orang Melayu nak bergaduh dengan orang Cina lah. Macam saya ada tulis buku dia. Nanti saya bagi kat Datuk. Ada. Saya tulis buku dia. Sebab saya berkesempatan menemu bual dia sebelum dia menghembuskan nafas terakhir lah. Jadi dia bercerita kacau lah. Semua menghembus nafas. Kau ni apa benda interview? Betul lah tu. Tapi yelah masa saya interview, kau kat luar sama kalau kau dengar nama Syaril nak interview kau janganlah nak interview dengan dia. Kebetulan orang yang saya interview pun umur dia dah berapa? Dah kan. Okey, kau pernah interview orang yang kena menjalani hukum sebat? Ya. Okey, banduan akhir tak apa. Yelah kadang-kadang ada orang ni terlepas tu dia kena hukum sebat. Saya bukan interview dia orang. Saya memang diberi peluang penjara, satu antara wartawan yang diberi peluang untuk mengikuti hukuman sebat. Saya ada tak ramai lah wartawan yang diberi peluang untuk. Betul ke dia orang kata kena masuk yang 2 kali tercabut kulit buntut? Ya. Kalau saya cakap terus terang, ini yang saya lihat. Orang yang kena sebat, dia tak nampak macam mana dia kena sebat, dia tahu sakit saja. Ini saya nak cerita dengan tuan-tuan dan perempuan macam mana kita yang melihat. Hukuman sebat tu, bila dia dah masuk sebatan ketiga, tak rasa lah. Dia akan pergi balik ke sebatan pertama. Pandai tukang sebat ni, dia susun. Contoh 5 1, 2, 3. Yang keempat tu dia akan tampal di atas yang nombor 1 tu. Dia akan susun. Dia 3 liannya 1, 2, 3, Pup. 4, 5. Ya. Dan ini pengalaman saya lihat tu. Saya duduk taklah jauh kan, tak jauh. Saya boleh nampak debu di buntut. Debu maknanya kulit tu dah pecah. Orang yang kena sebat ni dia tak perasan tau. Dia menjerit je kat depan tu. Tapi saya boleh nampak macam tepung. Dan saya tengok orang tu kena sebat 15 sebatan. Saya tengok tepung tu keluar pada sebatan ketiga dah, saya dah nampak dah. Dan apabila masuk je sebatan ke-7, suara dia pun dah tak ada. Ayo ma, ayo pa, apa dah tak ada dah. Dan yang paling saya terkejut, kita selama ni duk ingat hukuman sebat ni dia boleh stop. Jalan terus kan? Jalan terus. Tak ada istilah tak apa sebat 2 dulu. Baik. Sebab tu ada juga orang kata hukuman sebat ni dia macam mana? Bila dia macam ni lah. Pegawai penjara kata selagi dia tak jerit kata saya pingsan, kita tak stop lah. Memanglah dia tak nakkan pingsan kan kecuali ada keadaan di mana kalau dah teruk sangat dia pingsan, boleh penjara mohon ditukarkan belen baki tu. Ini yang pegawai penjara kata lah, wallahu alam. Dia boleh pergi ke mahkamah minta ganti balik kepada hukuman, panjangkan hukuman penjara. Tapi selalunya diorang sebat je lah. Itu sebab. Ini cerita pasal banduan akhir dan kita cerita tentang pengalaman Syaril sebagai seorang wartawan yang tak sangka menjadi wartawan jenayah dan akhirnya dapat banyak cerita. Sebenarnya saya cuba juga nak korek dia banyak simpan benda ni, penakut wartawan jenayah yang penakut nak cerita. Banyak sangat dia nak rahsia. Banyak cerita. Okey.
Ya, baik. Terima kasih Syaril kerana sudi berkongsi dengan kita. Okey, itulah hitam putih kehidupan dan kita berharap kita mencari yang putih. Kalau boleh kita buang yang hitam. Tetapi dalam kehidupan tu pasti ada hitam dan pasti ada putih. Dan bagaimana untuk kita menjernihkan hati kita, especially hati kita, perasaan kita bermula daripada hati kita yang lahirnya putih tetapi akhirnya lama-kelamaan atau perbuatan kita akan menjadi hitam. Tapi bagaimana untuk kita putihkan balik Datin Betul. Jadi jangan lupa saksikan podcast Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita pada setiap hari Ahad 9 malam. Ya, di Suhan Channel dan juga Usanita Channel. Assalamualaikum. Bye. Usanita.